Dari muka surat yang sama tuan-tuan puan, muka surat pertama juzuk 2 ataupun ayat 144 surah Al-Baqarah, Allah merakamkan satu kisah yang sangat besar. Bahkan lokasinya saya yakin ramai yang hadir malam ni mesti dah pergi. Siapa tuan-tuan puan yang dah mengerjakan umrah, yang dah menjadi tetamu Allah mengerjakan haji, pastinya dah jarah tempat ini, iaitu Masjid Qiblatain, yang maksudnya masjid dua kiblat. Dan kisah perpindahan kiblat ni tuan-tuan puan, dalam pendapat yang paling kuat meriwayatkan bahawasanya ia berlaku pada bulan Sya'ban. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil hamdulillah allazi lam yattakhiz walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minaz zulli wa kabbirhu takbira. Alhamdulillahi wahdah allazi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulina wa ala habibina wa ala syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat, bapa-bapa, ibu-ibu, sidang tetamu Allah Subhanahu wa taala. Kita mulakan bersama-sama perhimpunan yang penuh barakah dan majlis ilmu yang turut dihadiri oleh para malaikat ini dengan kita panjatkan setinggi puji-pujian dan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas rezeki-rezeki, kurniaan-kurniaan dan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang masih dipinjamkan, masih direzekikan, dipanjangkan kepada kita. Alhamdulillah. Termasuklah tuan-tuan dan puan sekalian, sekali lagi kita berada pada bulan Sya'ban untuk kesekian kalinya, yang mana bahkan kita dah melepasi separuh daripada Sya'ban dengan apa yang kita raikan beberapa hari yang lalu, iaitu nisfu Sya'ban, dengan amalan-amalan, dengan ibadah. Termasuklah jika ada tuan-tuan dan puan yang berpuasa pada beberapa hari yang lalu, iaitu hari-hari putih daripada bulan Sya'ban, didoakan mudah-mudahan diterima segala amal ibadah, segala ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga tuan-tuan puan, mudah-mudahan seperti yang didoakan oleh Tuan Imam tadi, disampaikan kita sekali lagi dengan bulan Ramadan insya-Allah. Kerana hakikatnya tetaplah urusan nyawa dan umur adalah daripada perkara-perkara yang menjadi rahsia-rahsia Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi tuan-tuan puan, mutakhir ini kita lihat sudah menjadi perkara yang biasa. Mereka yang muda lagi dah sampai ajalnya, mereka-mereka yang kelihatan sihat tapi pergi dahulu, mereka-mereka yang rasanya lebih kuat daripada kita tapi dah sampai janji bertemu Allah. Justru mudah-mudahan kita doakan bukan sekadar dekat dengan Ramadan, bukan sekadar hampir, tapi sekali lagi dikurniakan kepada kita insya-Allah. Muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah, walaupun kita dah hampir dengan Ramadan, tapi tetaplah kita masih berada pada bulan Sya'ban. Dan inilah iktibar yang sama-sama kita akan kongsikan pada malam ini, iaitu salah satu daripada kisah besar yang berlaku pada bulan Sya'ban di zaman Nabi SAW. Kisah yang bahkan dirakamkan dalam Al-Quran.
Ia juga kisah yang besar tuan-tuan puan. Kenapa? Kerana ia berkaitan dengan tiang kepada agama kita, iaitu ibadah solat. Yang sebentar nanti pun insya-Allah kita akan solat sekali lagi. Iaitu kisah yang berlaku pada bulan Syaban ini tuan-tuan puan, dirakamkan Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 144. Ataupun kalau tuan-tuan puan ni ada anak-anaknya di pengajian tahfiz, ahli keluarganya yang menghafal Quran, pastinya maklum. Ia ayat yang berada pada muka surat pertama juzuk yang kedua. Ya, juzuk kedua ni selalu budak-budak tahfiz sebut Syayaqul, juzuk Syayaqul. Jadi muka surat yang sama tuan-tuan puan, muka surat pertama juzuk 2 ataupun ayat 144 surah Al-Baqarah. Allah merakamkan satu kisah yang sangat besar. Bahkan lokasinya saya yakin ramai yang hadir malam ni mesti dah pergi. Siapa tuan-tuan puan yang dah mengerjakan umrah, yang dah menjadi tetamu Allah mengerjakan haji, pastinya dah jarah tempat ini, iaitu Masjid Qiblatain. Yang maksudnya masjid dua kiblat. Dan kisah perpindahan kiblat ni tuan-tuan puan dalam pendapat yang paling kuat meriwayatkan bahawasanya ia berlaku pada bulan Syaban tahun yang kedua hijrah. Dan insya-Allah kita akan bincangkan dengan lumat, dengan mendalam. Terutamanya tuan-tuan puan, walaupun asas bagi perpindahan kiblat ni kerana Allah arahkan. Nah, dia macam perintah yang lain lah kan. Arahan untuk solat, arahan untuk puasa, untuk zakat, untuk jihad, untuk haji. Arahan-arahan Allah maknanya memang daripada Allah Ta'ala. Tapi uniknya, adapun perpindahan kiblat ini Allah mendatangkan arahan setelah mana asalnya berpindah kiblat ini ia didoakan, dimintakan oleh Nabi SAW dalam tempoh yang sangat lama, berbulan-bulan tuan-tuan. InsyaAllah kita akan lihat antara pengajaran daripada kisah ini, hatta Nabi sendiri pun menantikan doanya makbul dengan tempoh yang lama. Dia tuan-tuan puan, kalau ada yang hadir malam ni hajatnya belum termakbul, doanya belum mustajab, permohonannya belum diterima, ya, saya yakin tuan-tuan puan masing-masing kita hadir ni adalah kan keinginan kita masing-masing. Dia menantikan doa itu makbul dan mustajab. Itu juga dilalui oleh Nabi SAW. Ya, Nabi ni pun tidak semua permohonannya serta-merta, berbulan-bulan juga tuan-tuan. Bahkan pindah kiblat ini lebih setahun Nabi tunggu. Nah, inilah apa yang insya-Allah kita lihat. Yang mana muslimin muslimat rahmatullah boleh sama-sama rujuk ayat yang kita sebutkan tadi, ya, dalam handphone kita pada Al-Quran dah. Nah, yang mana setelah itu kita tarik ke belakang. Bila mana ayat ini adalah ayat yang turun setelah Nabi minta. Dan Nabi doa, entah berapa puluh kali doa pun tak tahu. Ya, asalnya tuan-tuan puan, boleh kita katakan kisah pindah kiblat ni ada kaitanlah juga dengan apa yang kita sambut bulan lepas. Nah, cuba kita ingat balik bulan lepas, bulan Rejab, yang diraihkan pada penghujung Rejab, iaitu peristiwa Isra' dan Mi'raj. Nah, di Isra' Mi'raj kita boleh anggap sebagai permulaan solat fardu 5 waktu. Maknanya tuan-tuan puan, seolah-olahnya cara bulan dia jadi berturut. Nah, ni kebetulan kan. Cara bulan berturut-turut. Rejab mulanya solat, Syaban pindah kiblat. Tapi kalau kita tengok dari segi tahun, kisah ni berlaku dalam tahun yang sangat berbeza. Dia tidaklah betul-betul tahun yang sama. Walaupun bulan tu berturut, Rejab, Syaban. Tapi tahun tu tahun berbeza. Mulanya solat difardukan di Mekah. Dan pindah kiblat hanya berlaku setelah hijrah ke Madinah. Akan tapi tuan-tuan, kalau betul-betul kita dalami kisah pindah kiblat ni, ia hanya Allah arahkan setelah hijrah ke Madinah. Masalahnya solat itu dah mula di Mekah. Maknanya apa tu? Ia menggambarkan kepada kita betapa ketaatan Nabi SAW dan para sahabat adalah ketaatan yang luar biasa. Taat yang maksudnya tak ada banyak bunyi, tak ada banyak tanya, tak ada banyak songeh, tak ada minta hikmah, tak ada minta rahsia, tak ada minta pengajaran. Ustaz bagi saya 5 hikmah Ustaz. Apa pentingnya puasa ni? Jenuh tuan, kadang orang kita dah minta hikmah, kan Ustaz pun jenuh nak reka. Apa benda lah aku nak jawab ni? Kau dia minta 1 tahan lagi kan? Minta sampai 5, saya nak 5 dia punya rahsia. Tak ada saya tak nak buat. Suka tingkau lah. Tak nak buat sudah kan? Kerana pada hakikat adalah kalian,
Kita beriman, mentaati segala perintah Allah. Ni isyunya berdasarkan firman Allah, ayat tahlil kita tu. Qalu sami'na wa ata'na. Ini asas kita sepatutnya. Orang beriman, datanglah apa saja perintah, datanglah apa saja larangan, asasnya adalah, ya Allah Tuhan, kami dengar dan kami taat. Sami'na wa ata'na. Lepas tu apa? Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ayat tahlil kita tu. Lepas tu la yukallifullah apa semua sampai habis. Tuan-tuan, inilah Nabi pegang. Inilah yang menjadi pegangan Nabi SAW dan juga tauladan daripada para sahabat. Bila arahannya menghadap ke Baitul Maqdis, awal-awal solat tu menghadap Palestin, apa yang berlakunya? Nabi SAW terus laksanakannya tanpa ditimbulkan isu persoalan, komplain dan sebagainya. Sebab kalau kita fikir secara logik, tuan-tuan, bayangkan sebelum hijrah ni maknanya Nabi duduk di mana? Bila kita fikir secara mendalam baru kita nampak kisah pindah kiblat ni, Masya Allah, luar biasa. Sebelum hijrah maksudnya Nabi SAW masih duduk di Mekah. Sebab Nabi tidak pindah ke mana-mana sebelum hijrah. Hijrah pertama ke Habsyah ataupun Nabi tak ikut. Ini tuan-tuan, kisah yang kita bincangkan dahulu kalau siapa ingat. Hijrah ke Habsyah ni hijrah yang pertama sebelum hijrah ke Madinah, tapi Nabi tak ikut. Nabi tetap tinggal di Mekah. Baik, jadi Nabi di Mekah sebelum hijrah. Para sahabat ni mana? Para sahabat pun majoritinya duduk di Mekah, walaupun sebahagian kecil berhijrah ke Habsyah. Tak tahan, orang kafir Mekah sangat jahat. Duk seksa, duk kenakan tindakan fizikal dan sebagainya. Dia ada sebahagiannya hijrah ke Habsyah, tapi majoritinya masuk di Mekah. Jadi tuan-tuan, Nabi tinggal di Mekah. Para sahabat pun duduk di Mekah. Kaabah di mana? Kaabah ni pasti kita tahu kan, mana dia tidak pindah. Kaabah ni di Mekah juga, tuan-tuan. Pada binaan. Kaabah ni memang tak ada diangkat, dipindah, dia berjalan, tak ada. Dia duduk di situ di Mekah tu. Dia sebelum hijrah, ketika salat fardu dimulakan, arahan Allah untuk salat fardu tu dilaksanakan. Apa yang berlaku, tuan-tuan? Semuanya berada di Mekah di tempat yang sama. Tapi ketika salat, ketika takbir diangkat, maka menghadaplah Nabi ke Palestin. Menghadap mana? Menghadap ke Baitul Maqdis. Ni Kaabah duk ada depan mata ni. Zaman tu tuan, Kaabah bukan zaman kita. Kita zaman sekarang nak masuk Kaabah tu kena ada lalu pintu dulu, ada bangunan, ada tiang kan. Masuk pintu tu pun macam-macam pintu. Ramai je orang kita masuk pintu lain, nak keluar sesat tak tahu apa dah. Masuk pintu ni masuk tadi. Bila keluar rasa lain pula. Tak jumpa dah jalan pergi hotel. Tak jumpa dah kedai kebab rasa nak makan je lagi. Tak jumpa sebab salah pintu. Di zaman Nabi dulu, Kaabah itu maksudnya betul-betul di sekitarnya masih lapang. Kaabah tu kelilingnya masih lagi padang pasir. Maknanya Nabi nak pergi itu mudah. Nak lalu tiap-tiap hari, 1 hari 10 kali pun boleh. Nak tidur situ pun boleh. Nak duduk situ pun boleh. Belum ada lah macam kita kan, Masjidil Haram yang bentuk bangunannya siap ada pintu semua. Tapi bila mana arahan di peringkat awal, solat itu menghadap ke Baitul Maqdis, ke Palestin, maka Nabi buat. Walaupun itulah Kaabah yang ada bersama-sama dengan Nabi ketika di Mekah. Bayangkan tuan-tuan, benda yang ada depan mata yang sangat berharga. Abrahah sampai datang daripada jauh Yaman. Yaman tuan-tuan, kalau kita bayang zaman dulu, jauh tu. Zaman dulu ni maksudnya jalan darat. Dan daripada Yaman pergi ke Mekah tu punya jauh. Semata-mata nak runtuhkan Kaabah. Tapi bila arahan solat datang, yang Allah arahkan adalah menghadap Palestin. Dan ia diterima oleh Nabi SAW dan para sahabat dengan penuh kepatuhan. Tuan-tuan, kalau baca dalam sirah tak ada siapa yang komplain pun. Ya Allah Tuhan, Kaabah ada kat sini. Macam mana nak menghadap Palestin? Macam mana nak menghadap ke Baitul Maqdis? Ini yang menarik tuan sekalian. Maka mudah-mudahan kita juga berpegang kepada asas ini, iaitu orang-orang beriman, mereka-mereka ini sifatnya sami'na wa ata'na. Ya Allah Tuhan, kami dengar dan kami taat. Kami dengar dan kami patuh. Sebab dalam hukum syariat, tuan-tuan, dia tidak menjadi kewajipan sebenarnya daripada Allah Ta'ala untuk cerita apa hikmah ibadah tu sekian-sekian. Apa hikmah perintah sekian-sekian, larangan sekian-sekian. Hikmah ni benda tu kalau ada. Kalau tak ada hikmah, dan kalau kita rasa tak jumpa hikmah tu, apa nak buat? Kita buat, kita laksanakan je. Kerana hikmah ataupun rahsia dan seumpamanya itu perkara yang
tidak wajib kata Allah Ta'ala untuk menceritakannya kepada hamba. Dia macam ni lah. Akhirnya apa yang berlaku, Nabi menghadaplah ke Palestin. Dalam tafsir dan boleh rujuk ayat 144 tu. Sebagian ulama tafsir menceritakan, jadi bila Nabi mendirikan solat, Nabi usulkan bagi ngadap dua-dua. Ngadap Palestin tu wajib. Sebab itu memang kiblat pertama. Ngadap Palestin tu wajib. Dalam mancarama Nabi usulkan juga bagi menghadap Kaabah, bagi dapat juga. Lalu riwayat menyebutkan Nabi hadaplah bagi sipi-sipi, dapat sikit pun jadilah Kaabah tu. Sebagai riwayat menyebutkan Nabi ketika solat, ketika di Mekah, Nabi akan menghadap ke sudut Yamani. Kaabah kan ada 4 sudut, ataupun bahasa Arab sebut rukun. Rukun Yamani, salah satu daripada sudut ataupun rukun Kaabah yang paling terkenal, sudut Hajar Aswad lah kan, yang kita nak cium, kita beratur apa semua tu. Dia tuan-tuan, itulah Nabi ikhtiarkan bagi galih akan ada dua-dua. Sebab apa? Macam mana pun Kaabah tu tetap satu binaan yang mulia. Ia bahkan dibina oleh tok nenek Nabi kita lah kan, Nabi Ibrahim AS. Dia ikatan Kaabah dengan orang Islam, dengan Nabi tu kuat. Baik itu ketika solat di Mekah tu, Nabi bagi dapatlah ngadap sipi-sipi, dapat sikit-sikit menjadilah. Walaupun arahan sebenarnya menghadap ke Palestin. Masya Allah, tuan-tuan. Ini gambaran betapa jauhnya kualiti kita umat akhir zaman ini dengan umat yang terawal, iaitu Nabi SAW dan para sahabat. Buatlah selama di Mekah macam itulah keadaannya, menghadap Palestin. Kaabah tu ada depan mata. Dan berlangsunglah tuan-tuan keadaan ini hatta setelah hijrah ke Madinah pun. Di Mekah solat setahun lebih itu memang menghadap Palestin, Masjidil Aqsa. Dan begitu juga berlaku setelah hijrahnya Nabi SAW dan para sahabat di Madinah. Cuma dikarenakan keadaan Madinah ini lebih aman, jaminan keselamatan, dah tak ada siapa nak tangkap, nak seksa. Bilal bin Rabah pun tuan ketika di Madinah dah tak ada dah, kena tindih batu apa semua. Lalu keamanan yang ada di Madinah ni menjadikan ibadah solat itu lebih gigih dapat dilaksanakan dengan keadaan yang lebih baik. Baik tu tuan, kalau betul-betul kalau tuan-tuan boleh cari sejarah macam mana solat kita ni, sebenarnya yang kita dah buat tadi, kejap lagi pun kita akan buat, iaitu solat jemaah. Baik solat jemaah, baik laungan azan, termasuk solat Jumaat pun. 3 ni tuan-tuan, solat Jumaat dan laungan azan, ia sebenarnya perkara yang hanya mula dapat dilaksanakan ketika di Madinah. Maknanya zaman Mekah, setahun lebih solat di Mekah tu tak ada azan. Azan belum ada tuan. Riwayat menyebutkan laungan azan hanya mula wujud dilaungkan ketika di Madinah. Jadi maknanya zaman Mekah ni, Masya Allah, orang Islam bila nak solat, apa yang berlaku? Mereka akan usahakanlah sendiri, tengoklah kalau siang tu carilah bayang-bayang. Zuhur panjang mana bayang, Asar panjang mana. Oi, kalau maghrib tu macam mana Maghrib macam mana, Isyaknya bayang macam mana. Masya Allah, bersungguh-sungguh tak nak malu kita. Zaman kita ni, kalau kata kemudahan tu dah terlalu banyak. Sekarang ni tuan-tuan, jam untuk waktu solat terbunyi, jangan kata bunyi kain phone macam azan tu. Yang lagi canggih sekarang ni, bahkan bunyi waktu solat boleh kita set dekat jam. Ni dekat jam tangan, siapa yang ada yang canggih-canggih tuan boleh set bunyi azan, bunyi reminder dekat situ. Nak kata punyalah waktu solat ni sepatutnya tak boleh dah, kita tak tahu. Tinggal sekarang ni nak jaga ke tidak aja sembahyang tu kan. Itu pun banyak agak yang terbabas. Biasa kita dengar kan subuh gajah lah, subuh dinosaur lah. Padahal zaman kita ni apa yang tak ada Takwim ada, azan ada, TV ada, radio ada, reminder ada, jam ada, handphone ada. Pun ada kat istilah subuh gajah tu kan. Ini tuan kalian bayangkan di peringkat awal ketika zaman Mekah, Masya Allah, Nabi SAW dan para sahabat memang kena tengok betul-betul. Kalau kata perhatikanlah matahari, asar pun sama tengok bayang. Saya yakin ini benda yang kita dah belajar dulu kan. Tapi cara praktikalnya tuan-tuan mungkin kita tak mampu lah nak tengok macam sekarang ni kan. Kalau tuan-tuan tengok kat luar, isyak agaknya macam mana gelap dia, tak tahulah kan. Kalau hadapkan kepada mata kita dan tengokkan isyak gelap macam mana, mau lambat benar kita sembahyang kot kita menantikan azan juga dari teknologi. Jadi ini gambaran bagaimana di peringkat awal zaman Mekah keadaan yang tak mengizinkan
Orang kafir punya jahat. Tak mungkin orang Islam dapat berkumpul ramai-ramai solat secara berjemaah. Itu perkara yang tak mungkin. Kerana orang Arab jahiliah ni bahkan pantang mereka jumpa orang Islam. Hatta Nabi ni pun di hujung sebelum hijrah tu Nabi pun dah mula kena dah. Ini terutamanya selepas matinya Abu Talib, pakcik Rasulullah SAW. Ini kita tahu kisahnya kan. Bila meninggal Abu Talib dan makin teruk orang kafir Mekah ni duk kena ataupun duk kenakan orang Islam, termasuk Nabi pun. Itulah situasi ketika zaman Mekah. Keadaan solatnya tak adalah bayang macam kita ni kan, dengan selamatnya, dengan selesanya, dengan ekornya. Yang mana itu zaman yang belum ada lagi hatta solat jemaah pun, hatta azan pun belum ada. Lalu setelah berhijrah ke Madinah, mulalah ada peningkatan dalam ibadah solat. Termasuklah solat itu mula ditunaikan secara berjamaah. Ini pun menarik tuan. Kalau cuba kita fikir, kalau kata solat sendiri-sendiri kan belum ada solat jemaah, maka solat sendiri-sendiri di rumah. Ya mungkin bagian kita beranggapan sembahyang sendiri itu maknanya lebih senang lah kan. Tak payah nak keluar rumah, tak payah nak tunggu orang. Lagi peringkat awal tu maknanya memang azan pun tak ada lagi. Tapi ini itibar kepada kita tuan-puan, para sahabat mereka adakan solat jemaah itu menunjukkan apa? Menunjukkan orang beriman sebenarnya orang yang bermasyarakat. Daripada tak ada solat jemaah di Mekah tu jadi ada. Padahal antara solat jemaah dan azan tu, kalau kita tengok dia punya timeline, sebagai riwayat menyebutkan solat jemaah tu mula dulu. Lepas tu baru ada azan. Sebab kalau tuan-tuan mungkin boleh cari kisahnya, azan ni dia wujud laungan tersebut bila solat jemaah dah didirikan. Dalam masa yang sama ramai sahabat terlepas. Waktu solat je lah mungkin kan, ada yang tengah bekerja kat kebun, ada yang tengah dekat pasar, ada sahabat tengah meniaga. Dia solat jemaah didirikan, dalam masa yang sama ramai sahabat yang tak dapat join sama, tak dengar apa-apa, terlepas waktu. Itu yang menariknya. Maka solat jemaah mula dilaksanakan walaupun asalnya solat itu dibuat secara sendirian di rumah. Maknanya sahabat-sahabat ni sendiri, Nabi arahkan keluar, mereka keluar. Untuk apa? Untuk sembahyang sama-sama. Padahal berarti kita kan benda tu memang tak ada pun, sembahyang kat rumah je lah. Lagi cepat habis, lagi selesa, lagi senang. Tak payah nak tunggu orang, tak payah nak ke sana ke sini, kat rumah je. Ini itibar kepada kita tuan-puan. Maka sebagai tauladan, orang beriman mereka bukanlah orang yang hidupnya bersendirian. Jenis tak kenal jiran, tak kenal kawan-kawan, tak kenal jemaah, tak kenal orang. Ini realiti zaman sekarang. InsyaAllah saya yakin yang hadir malam ni, baik yang di depan, baik yang di belakang, memang kita kenal orang kan. Kenal semua ni. Terutama yang otak-otak yang lama ni, insyaAllah memang baik belaka. Tapi realiti kan, kita tak boleh nafikan, terutama di kalangan generasi muda, di kalangan pasangan muda, benda tu biasa. Tak kenal siapa orang sebelah, siapa jiran depan tak tahulah. Yang penting kalau kata jumpa pun pakai angkat tangan je kan, tak ada dah kenalan, tak ada nak kenal-kenal dan sebagainya. Ini realiti. Dalam masa yang sama, hakikatnya orang beriman bukanlah jenis orang yang hidup bersendirian. Macam inilah mula solat jemaah. Yang setelah itu tuan-tuan, ketika di Madinah dah ada solat jemaah didirikan, barulah lepas tu ada perbincangan macam mana cara nak panggil kawan-kawan yang tak datang. Ini juga pengajaran. Yang dapat solat jemaah ni masih tak puas hati. Pada kita kan, kalau dapat sembahyang jemaah, selesailah. Macam mana yang tak datang, macam mana yang tak sempat, apa pandai dia lah, bukannya budak-budak. Yang tak sempat tu sembahyanglah sendiri. Kita mungkin dan fikir macam tu lah. Yang tak sempat, yang terlambat, yang mungkin ada hal, sendirilah sembahyang. Bukannya muda lagi kan, masing-masing dah dewasa dah. Tapi di kalangan sahabat, mereka tak fikir gitu. Apa yang berlakunya, mereka tetap memikirkan orang lain. Kita yang dah dapat sama-sama laksanakan solat jemaah, mereka nak juga yang lain pun sama dapat hadir dengan mereka. Itu yang akhirnya dalam hadis riwayatkan, bermesyuaratlah Nabi SAW dan para sahabat. Macam mana nak memanggil yang belum datang, yang tak tahu, yang tak perasan, yang sibuk dengan kerja, sibuk meniaga, sibuk menanam dan sebagainya lah. Itulah yang akhir sekalian,
dalam perbincangan tersebut muncullah beberapa idea. Ada yang cadangkan untuk panggil orang solat ni ketuk benda. Ketuk benda, dan saya yakin kalau tuan-tuan yang masih balik kampung, mungkin ada lagi di sebahagian kampung-kampung yang ada lagi ketuk benda tu. Namanya ada beberapa kan. Satunya yang diketuk oleh orang Melayu dulu-dulu ni yang namanya kentung. Kentung ni kalau yang jenis kayu digantung tegak tu kan. Kayu gantung tegak, lepas tu ada lubang tu, diketuk sebelum lawangan azan. Itu kalau bahasa saya lah. Bahasa saya waktu dia tahfiz dulu, tumpang surau orang kampung, surau tu dia ada kentung tu, diketuk dulu, lepas tu bawa azan. Jadi tuan, itulah dulu antara cadangan. Sebelum ada azan tu dicadangkan ketuk benda bagi orang dengar. Satu lagi tuan, kalau di tempat kita ni di kampung-kampung ada yang namanya beduk. Beduk ni yang macam gendang tu ada lapisan luaran. Bila diketuk tu jadi macam alat muzik. Itu yang kita lihat. Cadangan-cadangan yang diberikan dalam masalah niatnya sangat baik untuk sahabat-sahabat kawan-kawan lain sama-sama dengan mereka dapat mendirikan solat berjemaah. Ini dan benda yang mungkin kita rasa apa yang dah selesai kat atas kita tu jadilah kan. Kita dah buat okey lah. Tapi tidak begitu. Sifat para sahabat, sifat orang beriman, mereka akan usahakan apa sahaja yang dilakukan itu bersama-sama, berjamaah. Yang tak dapat join, fikir macam mana nak bagi orang itu join sama. Lalu dalam kisah inilah tuan-tuan sekalian, sebelum keputusan dibuat, datang dua orang sahabat. Yang satu lagi, yang kedua tu datang terlambat, iaitu Sayyidina Umar Khattab. Jadi mereka berdua cerita kepada Nabi SAW bahawa di dalam mimpi mereka ada yang mengajarkan lafaz-lafaz yang mulia. Dan salah seorangnya Sayyidina Umar. Dia ceritalah juga ke Nabi, wahai Nabi, ya, apa yang kawan tu cerita, aku pemimpi benda yang sama. Ada seseorang mengajarkan lafaz-lafaz mulia, lafaz-lafaz tertentu. Yang akhir tuan-tuan sekalian, bila Nabi SAW diceritakan lafaz tu, lafaz azan lah, daripada mula azan sampai habis, lalu terus Nabi SAW menerima lafaz-lafaz di dalam mimpi dua orang sahabat tadi untuk dijadikan laungan memanggil orang solat. Dia daripada awal, daripada yang pertama punya azan, Nabi dah melantik, Nabi dah mengarahkan Sayyidina Bilal bin Rabah untuk menjadi juru azan Nabi SAW. Jadi juru azan Nabi Bilal bin Rabah tu memang daripada yang pertama sekali, daripada kisah tu sendiri. Yang terus Nabi bagi tahu, wahai Bilal, ini lafaz-lafaz yang diceritakan itu laungkan untuk memanggil orang solat. Itu dan cerita macam mana awal laungan azan itu pun di Madinah baru mula. Solat jemaah pun begitu, di Madinah baru mula. Untuk menggambarkan orang beriman bukan orang yang hidupnya sebatang kara, sendirian, tak tahu apa, tak campur orang, tak kenal orang dan sebagainya. Kan, ini yang akhirnya dapat kita laksanakan sampai hari ini, sampai malam ni, alhamdulillah. Sebagai satu daripada syiar Islam, syiar agama yang kita jaga sungguh-sungguh, iaitu solat berjemaah, azan dan sebagainya. Dan azan inilah tuan-tuan, bila mana dilaungkan oleh Sayyidina Bilal, maka istilah panggilan sebenarnya juru azan ni adalah muazzin. Dia punya laungan tu nama dia azan. Juru azan tu dipanggil muazzin. Adapun Bilal yang selalu kita sebutkan, siapa je yang azan automatik kita pakai panggil Bilal. Itu sebenarnya nama juru azan Rasulullah SAW. Satu benda yang unik sebenarnya. Sebab kalau tuan-tuan kita bayangkan sebelum daripada ini, saya boleh katakan jarang sangat ada orang kita nama Bilal. Kan, walaupun ramai nama Omar, nama Osman ramai, nama Ali ramai, nama Abu Bakar pun ramai tuan. Ramai orang-orang kita yang nama para sahabat, tapi nama Bilal ni saya pun tak tahu kenapa. Jarang sangat orang kita nama Bilal. Mungkin itulah cara Allah muliakan. Bila mana Bilal ni tak tahu macam mana tradisinya, automatik jadi gelaran kepada juru azan. Dia sekarang zaman kita ni nak cari Bilal kena datang masjid lah. Tuan-tuan nak cari Bilal kena datang surau. Kalau surau masjid ada Bilal kan. Padahal itu sebenarnya nama juru azan Nabi SAW. Seolah-olahnya begitu. Secara tak langsung Allah muliakan juru azan Rasulullah SAW. Kita di Malaysia memanggilnya dengan gelaran Bilal. Baik, muslimin muslimat rahmatullah.
Setelah solat jemaah mula dilaksanakan ketika di Madinah, timbul isu yang pelik ataupun masalah yang langsung tak sama dengan di Mekah. Masalah di Mekah, orang Islam langsung tak boleh berkumpul. Berkumpul tak boleh, berjumpa tak boleh, ramai-ramai ni memang tak mungkin lah. Tapi dia telah berhijrah ke Madinah, Alhamdulillah dapat lebih advance lagi. Bukan kadang berkumpul, berjumpa, bermesyuarat, dapat solat jemaah apa semua, sehari 5 kali apa semualah. Dalam masa yang sama, sebaliknya timbullah satu isu yang menunjukkan tuan-tuan sekalian, mereka-mereka ini Masya Allah memang hatinya sangat-sangat busuk. Dan orang kata memang hatinya jahat betul. Saya doakan mudah-mudahan semua yang hadir malam ini, baik muslimin di depan, baik muslimat di belakang, mudah-mudahan kita tak adalah sikap ini. Waliyahzubillah. Iaitu riwayat menyebutkan Yahudi Madinah rupanya ketika orang Islam dah mula didirikan solat secara berjemaah ramai-ramai, apa yang berlaku? Riwayat menyebutkan Yahudi dia cari apa kelemahan yang boleh dijadikan hujuman. Padahal orang Islam sembahyang kan pada kita nampak kan bagus. Dengan teraturnya, dengan berdisiplin, dengan lurusnya soft, dengan samanya pergerakan. Kita kan kalau fikir secara rasional, kita fikir secara harmoni, yang kita dapat itu benda baik lah. Dan kagum tengok orang serentak. Bila mana rukuk semua. Bila imam bangun semua. Jadi mungkin kita rasa itu menggambarkan hebatnya orang mendirikan solat jemaah, nampak teratur, serentak, nampak patuh. Tapi Masya Allah, dan Yahudi ni, mereka jumpa benda yang tak kena dengan solat jemaah tersebut. Inilah pakar motivasi kita dan selalu sebut. Mudah-mudahan kita tak adalah perangai seperti orang yang matanya macam mata lalat. Mata lalat dah macam Yahudi zaman Nabi ni lah. Iaitu mereka yang kerjanya apa? Kerjanya mencari dan juga memikirkan benda tak elok. Apa yang dia tak kena, apa yang dia tak betul, apa yang dia salah. Kerana lalat kan gitu kan. Lalat ni dia mencari benda-benda busuk. Lalat ni mencari benda-benda yang dah berair, yang kotor. Sebab lalat ni biasanya dia akan berada di tempat-tempat yang busuk. Dia selalu, gitulah pakar motivasi kita kata. Mudah-mudahan tidaklah kita menjadi dari kalangan orang yang matanya macam mata lalat. Macam kisah tuan-tuan. Yahudi ni Masya Allah, orang Islam mendirikan solat, menyembah Allah ataupun dia boleh jumpa. Dia dapat detect apa yang tak okey dan tak kena dengan solat jemaah orang Islam. Ya mudah-mudahan tuan-tuan, kita semua yang hadir malam ni sebaliknya dikurniakan Allah sifat seperti mana lebah, yang matanya hanya menyumpai benda-benda yang wangi, yang manis, yang elok, yang cantik. Lebah kan dia mencari madu. Dia madu kan selalunya ada dekat mana? Madu ni selalunya ada dekat bunga. Bunga ni sifat dia cantik, sifatnya wangi, ada manisan dan sebagainya lah. Jadi ini apa yang mudah-mudahan jadi pegangan kita tuan-tuan. Mungkin kalau adalah benda buruk sekalipun, biarlah benda yang orang kata kita mampu untuk tegur, kita mampu untuk betulkan. Bukan jenis yang sekadar nak kutuk, sekadar nak ngumpat je. Dia jumpa saja apa yang tak kena, apa yang tak betul. Ini kadang sikap sebahagian orang kita lah kan. Dia datang masjid, datang surau, sekadar dia nak audit jemaah je. Dia ni tak sunnah ni, janggut tak ada, misai tebal. Dia jumpa lah benda tu kan. Tak kena dia ni, ya Allah. Dia punya kain sengit. Kain sengit menjadi isu juga. Dia tuan-tuan, dalam kes solat jemaah ni, apa yang Yahudi ni jadikan hujuman? Mereka akhirnya mula mengejek solat Nabi SAW dan solat para sahabat. Iaitu dengan mengatakan bahawasanya Nabi SAW dan para sahabat meniru dan juga mengikut arah mereka. Sampai dijadikan hujuman tu. Muhammad dia kata dia Rasul yang paling betul, Rasul terakhir, utusan terakhir. Kiblat pun ikut kita. Kita ngadap Palestin dia pun sama. Dia ingatkan dia punya betul tu maknanya adalah arah lain. Rupanya arah dia sama juga. Kita ke Palestin dia pun gitu juga. Muhammad tiru kita rupanya. Tuan-tuan, itulah yang akhirnya jadi hujuman di kalangan orang Yahudi. Sampai arah Nabi solat tu pun mereka dapat tahu. Kan kita mungkin menengokkan dia punya pergerakan kan. Orang solat ni kita nampak dia punya saf lurus, dia punya pergerakan yang teratur. Yang kita dapat tu benda positif. Tapi sebaliknya, bila memang hati tu memang dah busuk, benci kan kepada benda yang elok, benci kepada Islam,
Itulah apa yang berlaku. Mudah-mudahan tuan-tuan kita yang hadir malam ni tak adalah sikap gini waliyadzubillah. Benci benda agama tak tahu sebab apa. Entahlah Ustaz, yang penting memang saya tak suka lah. Dia jaga-jaga tuan. Lagi-lagi kalau benda syariat, bila kita tak suka tu tanpa sebab bukan kerana manusia yang buat, bukan kerana benda tu benda yang timbulkan masalah, tapi memang tak suka, hati-hati. Takut-takut itulah sikap Yahudi zaman Nabi yang ada dalam diri kita. Orang Islam buat mendirikan solat jemaah, apa dijumpa apa yang tak elok. Daripada akhirnya tuan-tuan sekalian, tomahan, duk hina ni berlaku tiap-tiap kali solat. Boleh kata hampir setiap hari lah. Orang Islam semayang je kena ejek, orang Islam solat je kena hina, kena kutuk. Ini keadaan yang kalau kita kena dan tak tahu apa jadi kan. Mau berdarah dalam muka Yahudi tu kot. Belasah kita kan. Kerana kita membayangkan semayang ni apa salahnya kan. Solat tak kacau dia pun, tak ganggu apa pun. Itu pun masih menjadi modal hinaan kepada mereka. Dan akhirnya tuan-tuan, keadaan Yahudi yang dapat cari pada mereka apa yang tak kena, tak betul tu. Sedangkan umat Islam menghadap Palestin tu mula daripada di Mekah lagi. Ini pun keadaan yang mudah-mudahan tak ada dalam diri kita kan. Saya yakin kalau tuan-tuan baca dalam sirah, kalau Nabi dan para sahabat jawab sendiri pun tuan, mereka takkan terima. Yang penting zahirnya nampak tiru. Kau nak jawab apa bahawa Muhammad, kami tak terima. Ini pun tuan, mudah-mudahan dah ada bukan sikap kita. Dah ada penjelasan pun tolak. Dah ada jawapan pun buat tak tahu. Yang penting dapat kutuk. Yang penting dapat viral kan. Yang penting dapat apa, dapat maki dan sebagainya. Ada penjelasan ke, ada jawapan ke, itu benda yang kita tak nak dengar. Ini pun hati-hati. Kerana hakikatnya kiblat orang Islam menghadap Palestin tu daripada Mekah lagi. Sebelum hijrah pun memang macam tu. Tak ada kena-mengena pun dengan tiru Yahudi dan sebagainya. Tapi bila memang sikapnya, hatinya jahat, itulah akhirnya jadi hujuman tomahan mereka setiap kali umat Islam mendirikan solat. Dan akhirnya tuan-tuan, inilah ayat yang kita sebutkan tadi. Allah pun turunkanlah ceritanya. Dalam firman Allah ayat 144 surah Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Suraqallahul azim. Ayat ni tuan-tuan adalah ayat yang asal awalnya cerita. Dia apa kata Allah? Tuan-tuan boleh tengok ni. Dalam firmannya tadi maksudnya qad nara. Sesungguhnya Muhammad kami nampak. Kami tahu wahai Muhammad, kami maklum. Nara ni tuan-tuan nampak, kalau maksud cara asalnya nampak macam kita nampak ni lah. Adapun bagi Allah Ta'ala, ia adalah sifat Allah yang kita tak boleh nak huraikan. Kerana sifat Allah ni laisa kamitslihi syai'un, langsung tak sama dengan sifat kita makhluk. Jadi kita anggap ia adalah satu peringatan ataupun makluman daripada Allah. Wahai Muhammad, kami tahu. Qad nara, apa yang Allah tahu tuan, apa yang Allah nampak ni? Taqalluba wajhika fis sama'. Wahai Muhammad, kami tahu kamu kerap, kamu memang selalu berdoa mintakan kiblat tu pindah, sampai kan Nabi mengangkat muka, dongak muka. Taqalluba ni maksudnya angkat muka, angkat kepala. Dengan cara dongak lah, bahasa kita dongak. Nabi punya tuan minta pindah kiblat ni punya sungguh-sungguh. Sampai kan Nabi angkat muka, dongak berkali-kali. Allah sebut pada nara tu maksudnya kerap kali. Kami tahu Muhammad, kamu minta tu sungguh-sungguh, tak berapa kali pun tak tahu. Dan ini tuan-tuan sekalian menjadikan pengajaran kepada kita. Terutamanya, adakah kita ni pernah berdoa dengan sungguh-sungguh seperti doa Nabi SAW? Kita berlaluan kepada azan. Muslimin, muslimat, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah. Sikit lagi kita habiskan salah satu daripada kisah besar yang berlaku di bulan Sya'ban pada zaman Nabi SAW. Itulah apa yang Allah kisahkan di dalam ayat 144 surah Al-Baqarah. Nabi minta dan tuan-tuan, Allahu alam. Secara tepatnya berapa kali pun tak tahu. Tapi bila Allah ni menyebutkan bahawa Nabi minta itu berkali-kali, ia menggambarkan kesungguhan Nabi SAW yang sangat jauh dengan kita.
Ini sekaligus tuan-tuan menggambarkan kita ni punya dengan Nabi SAW punya tuan, kita ni kalah semua. Dalam beramal kalah, dalam beribadah kalah, bersedekah kalah. Berjihad tu memang kita tak minta lah. Tak adalah minta negara kita terjerumus kepada peperangan dan sebagainya. Ini yang kita lihat. Dalam kebersihan pun kita kalah. Dalam macam ramai berdoa pun kita kalah. Walaupun cara zahir dan kalian kita lah sebenarnya orang yang tak doa. Orang kata doa yang tak makbul. Doa kita ni Masya Allah, saya sendiri pun sama lah. Agaknya kalau kita minta antara 10 benda, tak tahu apa yang dapat. Takut-takut 12 Allah tolak kot. Dosa banyak, amalan tak seberapa. Dalam macam sama amalan tu adalah sikit pula. Ini apa yang menariknya. Dalam macam sama, manusia yang paling makbul doanya ni pula yang sangat bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah. Dalam tafsir ulama sebut, bila Nabi sampai angkat muka, tuan-tuan, bila Nabi ni angkat kepala tu, maknanya apa? Maknanya tangan pun Nabi angkat tinggi. Angkat kepala, angkat tangan tinggi, minta pindah kiblat. Ini sebagai tauladan kepada kita. Dalam berdoa, tuan-tuan sekalian, jangan kita hanya memikirkan doa di mana, waktu bila. Kan? Itu yang berlaku banyak kita hantar doa ke Mekah. Ustaz, doa ke Mekah makbul Ustaz. Dia tak dapat pergi, dia kirim ke orang. Atau kadang kita mengajar ke waktu. Waktu sembahyang duha lah, waktu subuh pagi lah kan. Sedangkan satu lagi tuan, apa yang penting dalam berdoa ni seperti yang Nabi tunjuk pada kita, cara berdoa tu pun perkara yang ditunjukkan dengan bersungguh-sungguh oleh Nabi SAW. Cara ni tuan-tuan betul ke, ada ke kita buat? Ini maaf saya sebut kadang kita dalam berdoa pun Masya Allah, tangan pun tak larang angkat kan. Duk mana tangan? Duk atas perut tangan. Angkat tangan tak larang. Itu belum kira lagi doa tu mungkin ada doa imam je. Ada imam doa, ada lawak amin kan. Sendiri punya tak tahu bila lah. Ini tuan-tuan kita ambil sebagai pengajaran. Nabi yang paling maksum, manusia yang langsung tak ada dosa tu pun Masya Allah. Kesungguhannya luar biasa. Angkat muka, angkat tangan tinggi, minta supaya kiblat itu dipindahkan menghadap ke Masjidil Haram. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, kalau ada yang hadir malam ni, ada hajat penting, ada apa-apa perkara besar yang kita nak, kita sendiri pun tunjukkan kesungguhan. Bukan mata-mata kita minta tolong orang lain, buat solat hajat, hantar ke Mekah, kirim ke Mekah dan sebagainya. Kita sendiri tunjukkan bersungguh ke tidak dalam kita meminta kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang terakhir tuan-tuan, ini pun juga kalah kita. Iaitu riwayat menyebutkan bila mana Nabi mula meminta kiblat pindah, bukannya Nabi dapat terus, tidak makbul serta-merta. Kerana dalam riwayat menyebutkan setelah berhijrah ke Madinah, start daripada Yahudi duk kutuk-kutuk orang Islam sembahyang tu, duk ejek, duk hina orang Islam sembahyang, tiru mereka kiblat apa semua, sampai akhirnya pindah kiblat. Dan berapa lama tu? Riwayat menyebutkan, hadis Sahih Bukhari meriwayatkan, pindah kiblat daripada Madinah hijrah sampai benda tu berlaku lebih kurang 17 bulan. Tuan-tuan boleh kira ni hijrah berlaku bulan Rabiul Awal, Nabi sampai Rabiul Awal kan. Kiblat pindah bulan Sya'ban. Campurlah. Rabiul Awal bulan 3, campur 17. Kita akan dapat jawapannya, Nabi akhirnya dapat pindah kiblat ni bulan Sya'ban tahun depannya. 17 bulan. Bukan kejap tuan. Mungkin kita kalau yang sakit tenak tu, mungkin kalau berdoa sendiri pun tak tahulah, saya bulan meninggal dulu kot. Nak kata Nabi ni pun tidaklah serta-merta dalam setiap doa munajatnya kepada Allah Ta'ala dimakbulkan. Dan ini juga tuan-tuan, mudah-mudahan menjadi adab kepada kita. Janganlah ada di kalangan kita yang kurang sabarnya dalam berdoa. Dia minta-minta, tapi cara minta adalah macam minta dengan staff dia kan. Ya Allah Tuanku, tak boleh lama, tak boleh tunggu ya Allah, kau boleh hari ni juga. Kau boleh sekarang ya Allah. Selalu minta dengan orang kan. Akhirnya dengan Tuhan begitu juga. Lupa siapa yang Tuhan sebenarnya. Hilang adab dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak ada kesabaran dalam menantikan makbulnya doa. Inilah muslimin muslimat rahimakumullah. Lalu itulah apa yang kita bacakan tadi. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Lepas 17 bulan di Madinah, barulah solat itu menghadap ke Masjidil Haram setelah diizinkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Muslimin muslimat,
Inilah apa yang sama-sama kita kongsikan malam ini. Walaupun kita dah dekat dengan Ramadan, tapi tetaplah kita masih berada bulan Syaban. Inilah kisah salah satu yang besar bulan Syaban, iaitu pindah kiblat. Yang asalnya ia bermula daripada doa Nabi. Yang Nabi minta punya lama, tuan-tuan. Nabi minta punya bersungguh. Kita sendiri pun kalah. Dalam kita meminta pun kadang kita tolak kat orang je kan. Buat sembahyang hajat, minta doakan gitu gini, kita sendiri pun tak tahu ada ke doa kita kepada Allah, bersungguh ke tidak. Inilah mudah-mudahan kita dapat ambil sebagai iktibar, sebagai pengajaran. Hatta dalam berdoa pun Nabi tidak bermain-main. Dalam munajat pun Nabi sungguh-sungguh dengan caranya, dengan apa yang dibacakan tadi. Mudah-mudahan menjadi tauladan iktibar kepada kita insya-Allah. Wallahu taala a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin.